Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurniaan, di atas ihsan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun berada di akhir bulan Ramadan. Kita telah pun berjaya melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, dan sekarang ini suasana untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri semakin rancak. Untuk itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan tentang bagaimana untuk melaksanakan ibadat sunat, sembahyang sunat hari raya dan diikuti dengan khutbah hari raya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, hendaklah kamu mencukupkan puasa kamu sebanyak 30 hari. Kemudian hendaklah kamu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila diumumkan sahaja berakhirnya Ramadan dan digantikan dengan satu Syawal, bermula daripada Maghrib, disunatkan kita untuk memperbanyakkan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ekoran dengan PKPB yang kita alami sekarang ini, semua ketua keluarga, warga tentera dan awam hendaklah melaksanakan ibadah di rumah, dan bermula daripada malam 1 Syawal hendaklah memperbanyakkan takbir bersama dengan ahli keluarga masing-masing, menandakan kita syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menandakan kita berjaya melaksanakan ibadah dengan jayanya. Disunatkan kita untuk bertakbir sehingga pagi raya, dan apabila di pagi raya tersebut pada 1 Syawal, ketua keluarga hendaklah memastikan ketua keluarga hendaklah memastikan ahli keluarga mereka untuk melaksanakan salat sunat Aidilfitri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunat Aidilfitri adalah merupakan salat sunat, hukumnya ialah merupakan sunat muakkad, sunat yang amat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifiat untuk melaksanakan salat sunat Aidilfitri, yang pertama dengan niat usalli sunnatan Aidilfitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku melaksanakan salat Aidilfitri imam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian selepas daripada takbiratul ihram, hendaklah disusuli dengan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar sebanyak 7 kali, diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian selepas berakhirnya takbir yang ketujuh, imam adalah membaca suratul Fatihah. Selepas suratul Fatihah, imam hendaklah membaca apa-apa surah yang menjadi kebiasaan bagi beliau. Kemudian rukuk, iktidal, sujud, naik daripada sujud. Untuk rakaat yang kedua, imam hendaklah melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Diselang-seli dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar.
Seterusnya membaca surah Al-Fatihah, dan selepas surah Al-Fatihah membaca apa-apa surah yang menjadi kebiasaan bagi beliau. Kemudian rukuk, sujud dan duduk antara sujud kali kedua, seterusnya tahiyat akhir dan bagi salam. Saudara-saudari, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan salam tersebut maka berakhirlah, selesailah sudah sembahyang sunat Aidil Fitri. Bagi mereka yang berkemampuan dan mempunyai kemahiran untuk membaca ayat Al-Quran, mereka disunatkan untuk membaca khutbah. Seterusnya Ustaz ingin menceritakan tentang bagaimanakah khutbah itu dilaksanakan. Sebelum daripada melaksanakan khutbah, Ustaz ingin menceritakan berkenaan dengan rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama ialah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Seterusnya rukun yang kedua, berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya rukun yang ketiga ialah berpesan kepada jemaah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ittaqullah. Rukun yang keempat ialah membaca sepotong daripada ayat Al-Quran. Dan rukun yang kelima ialah mendoakan untuk kesejahteraan sekalian umat muslimin dan muslimat, sama ada hidup dan yang mati. Dengan berakhirnya khutbah itu, maka selesailah ibadah sembahyang raya dan berkhutbah hari raya. Seterusnya, bagi memberikan penerangan yang lebih, saya ingin membaca khutbah secara ringkas bagi memberikan kemudahan ataupun memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dalam menentukan, tongkat dipegang sebelah kiri. Kemudian tuan-tuan boleh mengambil teks yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam di setiap negeri ataupun pihak Kor Agama Angkatan Tentera telah menyediakan teks khutbah bagi memudahkan tuan-tuan membaca khutbah tersebut di rumah masing-masing. Setelah semua dalam keadaan yang sedia, maka bolehlah tuan-tuan untuk membaca khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ibadatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua ahli keluargaku yang dikasihi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, pualah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah sentiasa
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tujuan utama perintah puasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa dalam situasi apapun, sama ada senang maupun susah, atau lapang dan sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Biarpun dalam suasana dan peraturan perintah kawalan pergerakan bersyarat yang sudah berlanjutan selama 2 bulan, mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dan kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini. Takwa adalah istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak ini diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahawa barang siapa yang bertakwa kepadanya pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar dan atas segala persoalan kehidupan. Antara kisah dan sirah yang masyhur, sirah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana baginda dikarantin di dalam perut ikan dan akhirnya baginda mendapati umatnya bertaubah. Bertitik tolak daripada kisah dan sirah nabi-nabi itu, seharusnya kita wajar mencontohi sifat kesabaran mereka dan senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat keampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah berakhirnya wabak pandemik COVID-19 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Setelah habis khutbah yang pertama, tuan-tuan disunatkan untuk duduk sebentar, dan semasa duduk ini tuan-tuan hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senyap. Setelah dalam seminit hingga seminit setengah, tuan-tuan boleh memulakan untuk khutbah yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa ati'u wa amalu innallaha yuhibbul muttaqin. Wahai keluargaku yang dikasihi, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang bermaksud, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan diberikan kelapangan dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ibadah puasa adalah suatu amalan mulia yang amat mengandungi pelbagai hikmah dan kebaikan dari sudut agama dan kesihatan. Selain puasa fardu Ramadan, umat Islam juga boleh melakukan ibadah puasa sunat di luar bulan Ramadan. Antara puasa sunat yang amat dituntut ialah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ia bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamiddah." Yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari dari puasa bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Pada hari ini juga
marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kullu amin wa antum bi khair. Dengan habisnya khutbah yang kedua ini, maka selesailah ibadat salat sunat Aidil Fitri dan diikuti dengan khutbah hari raya. Sekian dulu. Semoga tuan-tuan dapat manfaat daripada penerangan ini dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Aqul qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.